Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Flipping Little Minds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton Waalaikumsalam. semua, selamat datang ke MCO Talk Raya Special siri yang kedua pada hari raya yang kedua ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya untuk siri yang kedua ini, dan pada hari ini, malam ini, kita akan bawakan satu topik yang sangat menarik sebenarnya, yang berkaitan dengan COVID-19, masih lagi dalam lingkungan COVID-19 dan juga berkait rapat dengan anak-anak kita yang mungkin berada di rumah sekarang ini kerana persekolahan yang masih lagi belum lagi dibuka disebabkan penularan COVID-19. Jadi sebenarnya panel jemputan saya pada malam ini telah berada di talian, cuma saya belum tunjukkan mukanya lagi secara langsung. Semua saya nak ingatkan pada malam ini topiknya adalah seperti yang di bawah skrin saya itu, iaitu COVID-19, tips tangani takut dan resah anak, bersama dengan Dr. Tun Firzara binti Abdul Malik, pakar perubatan keluarga. Jadi untuk malam ini saya nak ingatkan, saya ingatkan sebenarnya kita bersama dengan seorang pakar yang akan membincangkan, bercakap secara santai sahaja tentang topik kita pada malam ini, dan sekiranya pada penonton ada sebarang soalan ataupun komen, boleh letakkan atau tuliskan komen anda di bahagian bawah page saya, iaitu Azrul Hisham Nur Siddiq, dan kita akan cuba dari masa ke semasa untuk bagi ataupun jawab soalan yang diberikan sekiranya ada. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan mempersilakan panel jemputan kita pada malam ini, iaitu Dr. Tun Firzara binti Abdul Malik. Okey. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teacher Azrul. Sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke topik kita pada malam ini, Doktor, izinkan saya bertanya beberapa soalan dulu. Bagaimana dengan perayaan Hari Raya pada tahun ini, Doktor, bersama keluarga? Boleh ceritakan sedikit pengalaman? Ya, memang yalah, tahun ni kan kira the first time kan, pertama kali kita sambut, berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya dengan pandemik yang menular ni kan. Jadi memang kami menyambut secara sederhana. Cumanya saya dan suami kebetulan memang kampung di sini. Jadi sebenarnya tak ada banyak perbezaan lah kalau nak bandingkan dengan mungkin penonton yang lain yang kampung jauh yang perlu merentas desa. Jadi kami tak perlu. Jadi so far tak ada banyak beza, tapi memang lebih sederhana daripada biasa. Baju pun tak ada beli baju baru dan sebagainya. Guna apa yang ada. Tapi Alhamdulillah masih meriah dan yalah sebab kita motif dia untuk menyambut kemenangan setelah kita berpuasa sebulan kan. Jadi insyaAllah Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Ya, betul Doktor, itulah norma baru kita pada raya kali ini tak dibenarkan untuk merentas negeri balik ke kampung. Saya sendiri pun tidak balik ke kampung di Negeri Sembilan dan juga di negeri-negeri lain saudara. Jadi terpaksa beraya di sini. Sama juga seperti Doktor, keluarga saya pun ada di sini Alhamdulillah, jadi bolehlah menjenguk sekejap waktu semalam tu, raya pertama pagi sampai ke petang. Baiklah Doktor, mungkin kita sebelum kita masuk ke topik kita pada malam ini, mungkin ada penonton kita yang sebab saya kita punya siaran langsung ni saya akan masukkan ke YouTube saya sendiri. Mungkin selepas ni kalau ada penonton yang tidak dapat bersama dengan kita malam ni, mereka boleh menyaksikan, melihat sendiri di YouTube selepas ini. Jadi mungkin ada penonton kita yang sebenarnya kurang ataupun tidak mengenali Doktor. Even ibu bapa di rumah, guru-guru di sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Anggerik, SKK juga, mungkin ada yang tidak mengenali Doktor. Jadi
Sebelum kita masuk ke topik kita, boleh ke Doktor perkenalkan diri sedikit Doktor kepada penonton kita pada malam ini. Silakan. Okey. Jadi Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua penonton. Saya rasa tadi saya tak sempat nak ucap terima kasih pada Encik Azrul yang telah menjemputkan saya ke MCO Talk pada malam ni. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi jemput saya. Okay, so berkenaan dengan diri saya lebih dikenali dengan nama Zara. Saya bekerja sebagai pakar perubatan keluarga di PPUM. Dan juga seorang pensyarah perubatan di Universiti Malaya. Dan pada masa yang sama saya juga seorang penyelidik lah. Jadi itu background saya lah. Berapa lama dah Doktor berkecimpung dalam bidang perubatan? Saya graduate dari universiti pada tahun 2006. So dah berapa tahun dah tu? Lama jugalah. Lebih kurang 12-13 tahun lah ya. Lebih kurang ya. Okay. Jadi saya rasa cukuplah kita ringkaskan saja pengenalan diri tu sebab kita nak masuk ke topik kita yang sebenarnya sangat menarik pada malam ini. Isu yang kita nak bawa pada malam ini adalah COVID-19, tips tangani takut dan resah anak. Mungkin ini satu isu yang mungkin tak berapa menonjol sangat di Malaysia, tapi saya rasa isu ini sebenarnya wujud. Cuma mungkin kesedaran penonton kita ataupun rakyat Malaysia, khususnya ibu bapa dan juga guru-guru di SK Bandar Anggerik masih rendah ataupun kurang. Jadi kita nak kupas sedikit apa sebenarnya takut dan resah anak ni dengan isu penularan wabak COVID-19. Jadi untuk soalan saya yang pertama ni, mungkin ramai penonton kita yang terutamanya yang mempunyai anak-anak di Sekolah Kebangsaan Bandar Anggerik khasnya ataupun di mana-mana sahaja di Malaysia, bermulanya penularan wabak COVID-19 dan juga penutupan semua sekolah pada 18 Mac 2020 yang lalu, mungkin ada yang mengalami rasa takut, rasa resah kerana yelah kita semua tahu virus COVID-19 ni kita pun sendiri tak boleh lihat, cuma dari segi gambar saja kita tahu dengan bentuknya bulat, ada crown macam tu. Jadi ia mungkin menimbulkan rasa takut dan resah kepada anak-anak kita. Jadi soalannya ialah sebenarnya adakah kes-kes seperti takut, rasa resah pada penularan wabak COVID-19 ini wujud di kalangan anak-anak kita, khususnya yang berusia 6 ke 12 tahun lah, yang bersekolah di SK Bandar Anggerik dan juga umumnya di seluruh Malaysia. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Encik Azrul. So nak menjawab soalan tu, kalau secara terus terang memang betul lah apa yang Encik Azrul katakan tadi. Memang di Malaysia ni so far sepanjang saya bekerja sewaktu penularan pandemik ni, sebab saya essential worker dan saya juga frontliner, jadi memang daripada awal lagi memang saya bekerja, dan so far kes ini saya belum pernah lihat sendiri. My personal working experience tidak ada, okay. Tetapi itu mungkin terjadi atas beberapa sebab. Satu seperti yang memang Encik Azrul katakan tadi, probably kurang kesedaran daripada ibu bapa. Kurang kesedaran tu mungkin dari segi pengetahuan, mungkin tak tahu yang anak-anak boleh rasa resah, rasa takut akibat penularan pandemik COVID-19 ni. Satu lagi mungkin saya rasa secara majoritinya mungkin tak berapa serius sampai memerlukan rawatan doktor, perlu ke klinik dan sebagainya. Mungkin juga ada disebabkan ibu bapa sendiri yang rasa resah, rasa risau, very anxious sebab saya rasa setiap individu ada terkesan daripada pandemik ni dari segi in one way or another, daripada kewangan dan sebagainya. Jadi mungkin perasaan yang ibu bapa alami sendiri menyebabkan kita mungkin tak sempat atau tak sedar nak lihat pantau anak-anak ni sama ada mereka resah
sedih dan sebagainya akibat pandemik ini. Okay. Tapi kalau nak ikutkan dari segi kajian, di Malaysia sendiri saya rasa terdapat beberapa kajian yang dijalankan, cuma belum dilaporkan lagi lah. Tapi di luar negara seperti di UK, di Oxford University ada dah buat kajian tentang kes resah anxiety among children. So result dia, okay, saya bacakan. Mereka buat kajian di kalangan 1,500 ibu bapa dan anak-anak mereka, dan mereka dapati kanak-kanak yang umur 4 hingga 10 tahun adalah lebih risau terhadap pandemik ni daripada kanak-kanak yang berumur 11 hingga 16 tahun. Okay? Maknanya memang golongan sekolah rendah ni lah yang lebih risau sebenarnya dibandingkan dengan yang mereka yang di sekolah menengah, lebih kurang macam tu. Okay, dan kita dapati di Oxford dapati daripada mereka ni sebenarnya risaukan kalau keluarga mereka sendiri atau keluarga terkena jangkitan COVID. Dan 1/3 pada mereka sendiri akan terkena jangkitan COVID ni. Okay. Jadi banyak perkara lah sebenarnya yang mereka risau, bukan hanya pada diri sendiri, tapi mereka risau sekiranya orang tersayang, keluarga, mak ayah, adik-beradik, especially yang mungkin keluarga yang bekerja di hospital atau sebagai polis dan sebagainya. Mereka risau yang keluarga mereka dijangkiti COVID ni. Okay. Tapi yang another interesting findings juga saya rasa saya agak tertarik sebenarnya, ada dalam 36% daripada kanak-kanak ni sebenarnya diorang risau diorang ketinggalan dalam pelajaran. Sebab kita ingatkan diorang happy duduk rumah cuti 2 bulan kan, tapi sebenarnya ada yang risau sebenarnya diorang ketinggalan dalam pelajaran. Betul. Sebenarnya so banyak lagi. Sebenarnya saya setuju dengan doktor, sebab kita sebagai ibu bapa, saya sendiri sebagai bapa kepada 2 orang anak, mempunyai kesukaran untuk menerangkan atau menjelaskan apa itu virus COVID-19, coronavirus kepada anak-anak saya. Jadi bila sukar untuk terangkan, jadi pendekatan kebiasaannya lah kita orang Malaysia ni kadang-kadang, saya sendiri kadang-kadang mungkin kesilapan saya sendiri. Bila saya nak menerangkan tu, saya seperti memberi kenyataan-kenyataan yang menakutkan kepada anak-anak saya. Jadi secara tak langsung dia dah tertanam dalam minda dia yang virus COVID-19 ni berbahaya. Cuma kita belum lagi pergi nak menjelaskan secara mendalam kepada anak-anak tu, sukar sebenarnya sebab mereka masih kecil lagi. Jadi mungkin dari sejarah surface-nya itu kita bolehlah mengatakan yang menjelaskan kepada mereka yang COVID-19 ni adalah virus yang berbahaya. Cuma bila kita go further, go deeper discussion tu, kita nak menerangkan dengan lebih jelas itu mungkin perlukan gambar COVID-19 virus, kita menunjukkan apa yang berlaku di luar dengan frontliners ni berpakaian sebegitu, PPE, syarat, dan juga mungkin video-video pesakit-pesakit COVID-19 yang mungkin dah tenat begitu. Tapi saya tertarik dengan statistik doktor tadi sebenarnya. Maknanya di Malaysia setakat ini dalam pemerhatian doktor belum ada lagi lah kes yang dirujuk ataupun direfer ke hospital mengenai rasa takut dan resah disebabkan penularan wabak COVID-19 kan. Well, saya tak boleh confirmkan dari segi hospital lain atau di pusat kesihatan yang lain, tapi di klinik saya sendiri so far masih belum ada. In fact mungkin Encik Azrul tahu ada talian telecounselling yang disediakan oleh pihak kerajaan, yang itu pun yang dilaporkan hanya 2% yang daripada total panggilan disebabkan oleh resah, dan itu pun bukan sahaja pada kanak-kanak tapi adult juga. Okay, jadi statistik Malaysia ni belum dilaporkan lagi lah, dan dari segi pengalaman saya sendiri seperti saya katakan belum lagi saya jumpa kes-kes ini, tapi saya pasti mesti ada. Cuma betapa
macam saya katakan tadi lah, serius ke tak, parents kena pasti ke tak, mungkin itulah yang menyebabkan dia underreported. Betul. Baiklah Azhar, terima kasih dengan jawapan yang sebenarnya panjang lebar juga, lengkap sebenarnya dalam tu. Jadi kita nak pergi in depth lagi, ke dalam lagi. Jadi memandangkan kesedaran masyarakat kita tentang penularan ataupun masalah resah dan takut ini di kalangan anak-anak mereka masih kurang ataupun rendah. Jadi kita ni bukan setakat bercakap tentang info ataupun berbincang dengan anak-anak tentang COVID-19 dan bahayanya. Mungkin ada juga perlu perbincangan secara mendalam seperti soalan-soalan apa yang anak-anak kita tahu tentang COVID-19, bagaimana kita nak terangkan kepada anak-anak kita dengan sebaiknya lah, bukan dengan menanamkan rasa takut dalam minda, dalam diri mereka. Jadi perbincangan begini antara penjaga dengan anak-anak, adakah ianya sesuai kita lakukan dia bersama dengan mereka supaya mereka merasa lebih selamat, lebih tenang bila kita berbicara tentang penularan wabak COVID-19? Okay. Well, kalau bukan ibu bapa pun yang berikan informasi ataupun timbulkan mereka rasa ingin tahu ataupun rasa takut ke terhadap COVID ni, kita pun sekarang ni nowadays we are in the era of technology kan. Kalau bukan daripada ibu bapa, anak-anak kita ni dia boleh dapat informasi ni daripada media sosial kan, daripada YouTube dan sebagainya. Kadang-kadang bila diorang tengok even macam kartun sekarang kat YouTube ada advertisement yang menyentuh tentang COVID ni. Jadi saya rasa sesuai, tak salah untuk ibu bapa untuk memberi informasi, maklumat kepada anak-anak tentang COVID-19, tetapi perlu dengan cara yang betul lah. Jadi maklumat kena tepat, dan cara penyampaian tu kena bersesuaian dengan umur anak-anak tu, dan juga dari segi kematangan mereka. So sebagai ibu bapa saya rasa mereka lebih faham tentang tahap kematangan anak-anak dan bagaimana untuk menyampaikan cara penyampaian yang terbaik. Okay, tapi of course ada beberapa steps lagi lah yang perlu ibu bapa ambil. Okay, so contohnya macam pertama sekali, of course, you need to get the facts right, kan? Jadi ibu bapa sendiri perlu equip, perlu mempunyai maklumat yang tepat, yang betul daripada source yang betul, maknanya bukan yang daripada fake news dan sebagainya. Jadi pastikan daripada maklumat yang di-verified oleh kerajaan, misalnya Kementerian Kesihatan, dan apabila kita tahu, tak perlu tahu secara mendalam pun, secara superficial pun tak ada masalah, tapi at least kita ada background pengetahuan tentang COVID-19 ni. Dan kita kena bersikap terbuka bila berbincang dengan anak. Kita kena dengar apa yang mereka ingin tahu tentang COVID-19, apa yang mereka dah tahu tentang COVID-19. Saya rasa itu lebih baik bila kita nak mulakan perbincangan daripada kita buat macam secara dalam classroom, macam okay, COVID-19 definisi adalah dan sini dan sebagainya kan. Tetapi saya rasa lebih kepada open-ended question, maknanya soalan yang terbuka. So boleh tanya, oh okay, katakanlah nama dia Ahmad kan. Jadi apa yang Ahmad dah tahu pasal COVID-19 ni kan, dan seterusnya. Okay, jadi lagi apa yang Ahmad tahu lagi? Okay, jadi apa yang Ahmad nak tahu ataupun yang bermain dalam fikiran Ahmad tentang COVID-19 ni. Then we go along there. So kita go with the flow lah. Kalau boleh kita jangan sebab kita risau kalau kita terlampau bagi banyak sangat maklumat, takut lagi tambah risau pula. Jadi kita go along with apa yang diorang dah tahu. Dan kita cuba perjelaskan supaya mereka faham dengan betul, dengan tepat, dan betulkan apa mungkin diorang punya salah faham tentang COVID-19 ni. Betul, saya setuju Doktor. Sekarang ni memang mudah untuk dapat informasi di internet, memang banyak sebenarnya, dan saya memang admit, mengakui lah
ada student-student saya yang walaupun darjah 1, darjah 2, mereka mengetahui sesuatu perkara itu lebih baik ataupun dia punya knowledge tu is very wide actually, dan kadang-kadang kita pun tak terjangka sebenarnya apa yang dia fikirkan, apa yang dia dapat, info yang dia dapat itu sebenarnya sesuatu yang tak, balik kita mungkin dulu tak sepadan dengan usia, tapi mungkin sekarang ini mereka dah lebih sebenarnya mengetahui even daripada guru-guru mereka sendiri. Dan saya juga setuju sebenarnya bukan setakat ibu bapa juga, macam kami guru-guru di sekolah pun perlu juga ada main peranan bagaimana untuk menerangkan kepada mereka, mendidik sebenarnya tentang COVID-19 ni. Walaupun COVID-19 ni dah masuk 2 bulan, hampir nak masuk ke 3 bulan, tapi saya rasa perlu ada satu kita boleh kata guideline lah, panduan guru-guru ni bila sekolah dibuka nanti, bagaimana untuk kita menerangkan apa itu COVID-19, bahayanya, apa guideline yang perlu, langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghindarkan diri daripada dijangkiti oleh virus COVID-19. Terima kasih Doktor. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya, seronok ni sebenarnya saya terkesima dengan apa yang doktor sampaikan sebenarnya, sebab info memang sangat-sangat terbaik, sangat bagus. Jadi untuk soalan seterusnya, seperti yang kita maklum sekarang ni, sekolah ketika ini ditutup semenjak 18 Mac 2020, dah hampir masuk bulan yang ketiga sebenarnya. Jadi dan satu perkataan yang sinonim bila penularan wabak COVID-19 ini ialah social distancing ataupun penjarakan sosial. Sangat sinonim sekarang ini. Tapi kita hanya membuat social distancing ni sekarang ini mungkin dalam di luar daripada sekolah, sebab sekolah belum buka lagi. Tapi bila sekolah dibuka nanti, benda ini akan menjadi satu perkara yang utama yang perlu dibuat untuk kita mengurangkan ataupun mengelakkan sebenarnya penularan wabak COVID-19 di kalangan pelajar-pelajar ataupun anak-anak di sekolah. Jadi apakah sebenarnya perkara-perkara yang boleh dibuat ibu bapa di rumah sebagai rutin harian, ataupun apa yang doktor buat di rumah dengan anak-anak, boleh share dengan kita pada malam ini, apa yang doktor buat untuk mengurangkan sebenarnya rasa takut, rasa resah anak-anak mengenai penularan ataupun wabak COVID-19 ini. Okay. Okay, so maknanya maksud Encik Azrul, jadi anak-anak ni risaukan bila dah nak masuk sekolah nanti, macam mana nak hadapi dunia luar nantilah. Ya, betul. Okay. So of course pendidikan tu memang bermula daripada rumah kan. Jadi kita di rumah pun perlu memainkan peranan penting lah untuk mengamalkan cara-cara untuk mengelak daripada jangkitan COVID-19. Okay. Tapi sebelum tu saya rasa yang berbalik kepada soalan Encik Azrul yang sebelum tadi berkenaan perbincangan tentang COVID-19, saya rasa itu perlu dilakukan dahululah supaya mereka faham COVID-19 ni apa, iaitu sejenis virus yang boleh menjangkiti kita, dan apakah gejala yang boleh timbul dan macam mana boleh berjangkitnya, macam mana kita boleh terkena COVID-19. Jadi bila dah tahu, dan baru dia faham, oh kenapa kita kena buat macam ni, kenapa kita kena buat macam tu. Bukan sengaja nak limitkan atau nak torture dia orang lah, okay, dari segi kalau kita nak fikirkan macam tu. Tapi sebenarnya ada sebab kenapa kita nak mereka lakukan sedemikian. Okay, so bila mereka dah faham COVID-19 ni boleh dijangkiti disebabkan sentuhan, disebabkan titisan pernafasan apabila seorang tu batuk atau bersin dengan kita. Jadi dia tahulah kalau kita keluar rumah, macam kalau dia nampak mak ayah sendiri pun sebagai role model, kena tunjukkan bila nak keluar rumah kena sediakan mask. Okay, mask dah tersedia, hand sanitizer yang kecil dah tersedia dalam beg contohnya. So tunjuk kat dia, ni Umi bawa mask ni sebab nak elakkan daripada terkena jangkitan. Sebab kalau Umi keluar ni pun terpaksa sebab nak kena bekerja, nak kena beli barang yang keperluan di rumah. Jadi bila terpaksa then kita perlu protect diri kita dengan memakai mask.
Seterusnya hand sanitizer ni pun itu juga untuk supaya tangan kita sentiasa bersih. Kemudian bila perlu ataupun sebaik mungkin kerap basuh tangan dengan air dan sabun. Dan selama 20 saat macam tu. And also make it selain daripada kita cakap saja, kita juga tunjuk yang kita buat. Dan di rumah pun tiap-tiap kali macam bila kita rutin harian kita makan bersama dengan mereka ke, tak kisahlah makan malam ke contohnya, pastikan ingatkan diorang yang okay dah basuh tangan ke belum? Okay belum basuh. Okay jom kita basuh sama-sama. And then kita basuh sama-sama, kita kan mungkin Cik Azrul pun tahu kena 20 saat kan. And ada diorang kata ada lagu lah pun untuk nyanyi cukupkan 20 saat tu. Jadi kita pun boleh make it fun. Nyanyi sama-sama dengan diorang, basuh tangan sekali dengan diorang supaya diorang tahu and make it a practice. Every time before makan, lepas makan, basuh tangan 20 saat dan sebagainya. Supaya diorang tak rasa kekok tentang dalam keadaan new norm ni kan. Memang kena buat macam ni untuk elakkan daripada jangkitan. Okay, so selain daripada of course being a role model, kita sendiri practice sendiri dan buat bersama-sama dengan mereka. Of course ada cara-cara lain jugalah, macam definitely untuk bagi mereka kurang rasa takut nak keluar pada rumah dan sebagainya. Kita pun kena ada one-to-one time dengan mereka. So make it a routine, mungkin dalam 20 minit sehari ke, bergantung pada masa yang ibu bapa ada ataupun dengan anak-anak, supaya spend time buat benda-benda aktiviti yang boleh kita selitkan tentang COVID-19 juga. Macam selain daripada yang kita kata basuh tangan ke apa tadi, mungkin arts and crafts ke. Saya rasa cikgu-cikgu pun dah ada juga kan buat latihan e-learning, drawing pasal stay at home, COVID-19 dan sebagainya. So itu pun cara yang baik jugalah untuk salurkan maklumat ni pada anak-anak. Betul. Jadi memang doktor sarankan dua benda ni, iaitu hand sanitizer dengan mask ni memang dua perkara yang penting yang perlu ada mungkin dalam beg sekolah anak, dibawa ke sekolah bila sekolah dibuka nantilah, untuk kita mungkin mengurangkan penularan wabak COVID-19 ni. Betul ya doktor? Betul. Ya betul. Dan sebenarnya apa yang saya sendiri pun sentiasa mengingatkan anak-anak, isteri saya sendiri sentiasa mengingatkan bila balik sahaja ataupun sentuh saja, ataupun walaupun masa PKP dulu, masa awal-awal PKP, sentiasa ingatkan anak-anak untuk basuh tangan. Dan saya ada dengar ibu bapa yang menggunakan macam lagu untuk 20 saat tu, macam mana nak tahu 20 saat tu? Kata setiap kali nak basuh tangan nak kena kira 1, 2, 20. Jadi mereka menggunakan kaedah menyanyi lagu Happy Birthday yang lebih kurang 20 saat sebenarnya panjang dia. Jadi memang betul dia jadi fun, budak pun suka, untuk terutama budak-budak yang berumur 12 tahun dan ke bawah kan, especially yang di tahap 1, mereka melakukan something yang begitulah yang fun, untuk benda tu melekat dalam kepala dia dan dia akan bawa ke bila-bila lah. Sebab kita pun tak tahu lagi vaksin bila akan ada. Jadi sekolah pun saya pasti takkan nak ditutup selama-lamanya. Jadi mungkin satu hari nanti kita terpaksa juga untuk menerima hakikat yang kita terpaksa bersekolah hidup dengan COVID-19 ni in the future. Mungkin itu kerisauan utama kebanyakan ibu bapa sebenarnya, tapi saya rasa sekiranya semua ibu bapa melakukan apa yang doktor sarankan tadi, saya rasa insya-Allah kita boleh mengurangkan penularan COVID-19 ini di kalangan anak-anak dan seterusnya membuatkan mereka terus rasa selamatlah untuk berada di sekolah sebenarnya. Baiklah. Kita nak terus ke soalan yang seterusnya, tapi sebelum tu saya nak tanya dulu macam di rumah sendiri kan doktor, anak-anak masih lagi belum sekolah. Jadi untuk waktu sepanjang PKP ini, macam mana penerimaan anak-anak doktor sendiri tentang penularan wabak COVID-19 secara umumnya, kalau kita boleh doktor kongsikan?
Apakah mereka aware, tahu apa itu COVID-19 dan bagaimana mereka mengendalikan ataupun menangani sendirilah, mungkin dari segi perasaan mereka ke pengetahuan mereka tentang COVID-19. Kalau boleh Dr. share. Alright, okay. So secara umumnya Alhamdulillah tak ada masalah yang serius lah dengan apa ni dari segi penerimaan anak-anak saya tentang COVID-19 ni. Mungkin lebih seronok pun saya rasa ada kot duduk di rumah cuti lama kan. Tapi memang bila saya tengok bila diorang tu ada agak leka, dah lebih sebulan ni agak leka main aja macam tu. Jadi biasanya kadang-kadang saya cuba jugalah ingatkan, kata tak boleh ke nak belajar 5 jam terus macam kat sekolah kan, kenapa kat rumah tak boleh nak buat macam tu. Lepas tu dia kata mana boleh Umi, kat sekolah best, kat sekolah ada kawan-kawan, kat sekolah ada cikgu. Jadi dia kata kat rumah ni memang tak ada orang dan especially diorang ni dah lah mak pun bekerja, jadi memang tak boleh lah nak fokus lama-lama just untuk belajar. Jadi kita pun sebagai ibu bapa kena bijak lah nak mengatur diorang punya jadual harian, rutin harian semasa PKP ni supaya kita dapat bahagikan masa sebaik mungkin. Ada masa belajar, ada juga masa untuk mereka melakukan aktiviti lain bergantung pada minat mereka. Sebab saya rasa majoriti daripada kanak-kanak ini lebih kepada rasa boring. Jadi bila rasa boring kat rumah tu mulalah mereka berkelakuan yang mungkin ibu bapa pun kadang rasa pening kata, especially yang work ni kan mestilah almost 24 jam dengan anak-anak buat hal, kita pun kena buat kerja kat rumah. Jadi kita pun kena tahu macam mana nak tangani yang kita boleh kita katakan kenakalan diorang ni lah. Jadi itu pun kita kena tahu macam mana nak tangani. Kena cakap dengan diorang baik-baik, tegur. Dia tanya kenapa macam ni, kenapa berkelakuan macam ni, ada apa-apa ke. Then kita pun sendiri jangan cepat melatah dan jangan cepat nak naik angin jugalah. Kita kena faham kenapa mereka berangai sedemikian lah. Jadi itu pengalaman saya dengan anak-anak lah. Tapi memang kita tak boleh nak rigid lah, saya rasa kena fleksibel dengan rutin mereka. Tapi yang kita kena pastikan tidur kena waktu yang betul, makan at least dua benda ni, makan dan tidur supaya dia maintain good health. Then masa yang in between bergantung pada anak-anak masing-masing dan macam mana cara nak bahagikanlah sebaik mungkin. Betul tak? Sebenarnya doktor lebih kurang sudah memberikan sedikit jawapan untuk soalan yang seterusnya. Tapi saya rasa betul sebab kita ibu bapa adalah role model untuk anak-anak di rumah sebenarnya, dan pendidikan yang paling awal adalah berlaku di rumah. Jadi memang segala contoh apa yang nak anak kita ikut benda yang baik, even atau apa-apa sekalipun tentang pelajaran ke, tentang cara kerja, cara hidup, kita perlu mulakan di rumah dahulu. Tapi saya nak tambah sedikit lagi, kita sebagai ibu bapa di rumah ni, adakah ini satu yang very important, yang sangat penting untuk kita stay calm, not easily panic bila kita, mungkin ada setengah-setengah ibu bapa di luar ada mempunyai saudara mara terdekat yang terkena jangkitan COVID-19 ni. Jadi adakah penting untuk mereka kekal tenang, kekal untuk tidak panik secara berlebih-lebihan agar anak mereka tidak sentiasalah rasa selamat dan rasa lebih tenang di rumah. Memang betul lah Encik Azrul. Jadi memang kita sendiri before kita nak cuba tenangkan anak kita sendiri yang kena tenang. Okay? Kita betul. Sendiri kena relax, tenangkan diri dan kita cuba dalami kenapa mereka rasa takut dan resah. Tapi memang kita tak boleh nak elak sebab kita sebagai orang dewasa memang lebih pengalaman dan kita sendiri tahu apa yang berlaku di luar tu. Sebab anak-anak saya rasa most of the time memang buat masa sekarang ni duduk di rumah. Kita yang lebih kepada yang keluar ke rumah dan tahu tentang keadaan kesihatan
saudara mara dan macam saya sendiri pun, abang saya pun terkena jangkitan COVID, dan bila macam jadi macam yang agak teruk juga. Jadi bila saya rasa, walaupun sebenarnya saya memang rasa tertekan masa tu, of course rasa sedih, tapi kalau boleh kita jangan tunjuk sangat pada anak-anak. Kita cuba channelkan kita punya keresahan tu dengan orang lain, mungkin dengan suami ke, isteri sendiri ke, rakan ke, dan bukan kadang-kadang pada masa kita jangan overshare dengan anak-anak tentang keresahan kita. Tak perlu buat mereka risau berlebihan. Jadi bila kita tunjuk kita calm, kita boleh cerita, kita boleh terangkan, macam contohnya macam dalam keadaan saya ni, macam saya cakap, pakcik terkena jangkitan ni, tapi tak apa, kita ini semua dah memang ketentuan Allah. Siapa-siapa saja boleh kena, tapi kita cuba untuk elakkan dengan praktis good hygiene. Tapi kalau sekiranya Allah nak tentukan kita kena, kita terima dan kita tahu akan ada cara-cara untuk mengubatinya. Ramai yang kat luar sana yang sedang bekerja tolong ubat, beri rawatan yang terbaik. Ada yang tengah buat research, kajian nak dapatkan vaksin untuk supaya kita boleh hidup seperti biasa macam dulu. Jadi tak perlu nak macam buat mereka risau sangat lah. Tapi yang penting kita tanya dia apa yang buat mereka risau sangat tu, bagi mereka peluang untuk bercakap, bertanya, luahkan dalam apa cara yang mereka nak luahkan lah. Kadang budak kecil mungkin dia drawing ke dan sebagainya, then baru kita tahu macam mana bila kita nak terangkan ataupun nak alleviatekan dia orang punya anxiety tu. Betul, betul sebenarnya kadang-kadang anak-anak kita ni mempunyai satu bila macam saya sendiri, bila kita dah terlampau risau kan, lagi-lagi dengan ada saudara mara terdekat yang terkena jangkitan, kita secara tak langsung bertindak atas apa yang berlaku tersebut, dan mungkin kita punya reaksi pun agak keterlaluan sehingga menyebabkan anak-anak sendiri terganggu sebenarnya dengan apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Jadi nasihat doktor itu sebenarnya sangat bagus, sebab mungkin ibu bapa ada yang tak tahu macam mana nak memberi reaksi secara untuk menenangkan diri sendiri supaya apa yang berlaku itu dapat di-channelkan dengan baik kepada anak-anak, sebab benda ni memang kita tak boleh nak elak. Macam doktor cakap tadi, mungkin satu hari nanti saya sendiri pun boleh terkena. Jadi bila terkena tu, apa sebenarnya yang kita boleh buat untuk mengurangkan rasa panik, rasa resah, takut anak yang kita yang ada berdekatan dengan kita lah, bukan setakat family kita, mungkin saudara mara dan juga jiran-jiran yang ada di sekeliling kita. Okey, seterusnya doktor, kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Mungkin soalan ni sebenarnya mungkin sekarang ni kita belum nampak lagi, sebab saya pun tak ada lagi ibu bapa yang share ataupun nampak di status-status di FB ataupun di social media. Tapi saya rasa soalan ini berkait bila mungkin sekolah nanti, bila sekolah dah dibuka, mungkin ada anak-anak yang bila dia dah menjadi rutin harian dia biasa yang structured tu terganggu. Sebelum ni anak-anak pagi ke sekolah, tengah hari transit, petang ke sekolah kebangsaan ataupun sekolah agama semula. Jadi memang setiap hari dia dah ada rutin, dia dah ada structure-nya sendiri. Jadi bila sekolah dibuka ni, mungkin dari segi rutin dia dah berbeza. Mungkin di sekolah tu tak boleh lagi duduk rapat-rapat dengan kawan-kawan. Tak boleh lagi nak bermain sesuka hati, bersentuhan sesuka hati. Mungkin dari segi pemakaian pun perlu pakai mask ataupun face shield dalam kelas. Di kantin juga saya dengar ada negara yang telah buka sekolah, mereka mengamalkan penjarakan di semua tempat. Di kantin hanya satu menu saja yang dibuat, dan juga duduk kadang-kadang tu bukan lagi boleh duduk bersemuka dengan kawan, mereka duduk dalam satu arah saja. Tak nak, mungkin ada percakapan bila ada perpindahan saliva itu rembesan air liur berlaku, nak elakkan semua itulah. Jadi bila berlakunya benda-benda begini di sekolah, rutinnya terganggu, struktur hariannya terganggu, mungkin anak-anak ada yang dia mula rasa takut dan resah tu bertambah. Jadi saya nak tahulah, mungkin doktor boleh share dengan penonton kita, at what stage sebenarnya
anak-anak ni bila dia dah menunjukkan rasa takut, rasa resah ataupun ada kelainan dari segi kelakuan atau perilaku mereka, at what stage kita perlu bawa mereka ini untuk dirujuk kepada pakar untuk mungkin kita pulihkan semula mereka ini. Okay, jadi saya rasa lebih baik sebelum tu saya terangkan dulu apa yang simptom-simptom yang boleh ibu bapa atau guru-guru kenal pasti sekiranya nak tahu sama ada anak-anak itu sedang rasa resah gelisah akibat pandemik ni lah. Dan saya rasa saya dah katakan bila menjawab soalan Cik Azrul sebelum tadi lah, cuma saya nak tekankan memang betul macam Cik Azrul cakap, sekiranya ada perubahan dari segi tingkah laku, tak kisahlah dari segi apa pun, kalau nampak je perubahan kita kena pantau. Okay, pantau tengok sama ada akan menjadi lebih serius atau tidak, ataupun boleh kita cuba tangani dahulu di peringkat di rumah atau di sekolah. Okay, so satunya perubahan dari segi tingkah laku. Kedua, mungkin tidurnya terganggu, okay. Sama ada terlampau banyak sangat tidur ke ataupun tak boleh tidur ke, okay. Ketiga, kalau dia sendiri yang mengatakan dia risau, okay, ataupun nampak dia pergi segi riak muka ke yang mereka risau dari segi setiap perkara, okay, ataupun menangis, kerap menangis, okay. Dan ada juga anak-anak ni yang jadi mungkin terlampau obsesif. Sebab kan kita dah tahu okay kena practice good hygiene, kena basuh tangan. So yang bila tahap yang agak serius ni diorang melakukan aktiviti ni secara keterlaluan. Maknanya contohnya tiap-tiap 10 minit nak basuh tangan, tiap-tiap 10 minit nak basuh tangan sampai tangan mungkin dah merah, dah luka ke sebab akibat pembasuhan tangan yang terlampau kerap. Okay. Ya, betul. Lepas tu dari segi selera makan mungkin kurang, okay. Dari segi emotion juga mungkin asyik rasa nak marah ke, selalu tantrum ke, itu pun mungkin tanda-tanda anak sedang rasa resah. Dan mungkin anak sekolah rendah mungkin yang probably darjah 1 lah saya rasa yang mungkin akan jadi lebih clingy kepada parents sebab rasa takut kan di sekolah. Dan sebagainya, tak ada mak ayah yang dah memang dengan mereka dah berapa lama dah kan, dah 2-3 bulan ni, kita pun tak tahu sampai berapa bulan ni kan. Jadi bila tiba-tiba pergi sekolah, it's like a new thing kan, walaupun especially yang tahun 1 ni lah. Jadi kalau rasa macam mereka rasa ada separation anxiety, dah macam mula macam nak masuk darjah 1 balik, menangis-nangis, tak nak berpisah dengan ibu bapa, itu pun mungkin satu tanda rasa resah, takut juga. Okay, dan ada juga anak-anak yang sering kata rasa sakit, sini sana sakit, tapi bila buat jumpa doktor tak ada apa-apa masalah pun. Itu pun mungkin juga salah satu tanda resah gelisah. Okay, jadi bila ada tanda-tanda yang sedemikian, pertamanya saya rasa ibu bapa sendiri boleh cuba mendalami apa sebenarnya kenapa mereka berperilaku sedemikian. Adakah ada sebab-sebab tertentu mereka rasa takut, terdengar sesuatu ke, nampak sesuatu ke di YouTube ke ataupun dan sebagainya yang menyebabkan mereka berperangai sedemikian. Dan sekiranya kita boleh bantu mereka, kita bantu mereka seperti yang saya katakan sebelum tadi lah. Support mereka, beri sokongan, terangkan kepada mereka dan yang mengatakan mereka tak perlu rasa takut. Ya, memang ini keadaan serius tapi ada cara-cara untuk kita elakkan daripada dijangkiti sebagai contohnya. Okey, tetapi apabila kita dah cuba, ibu bapa sendiri dah cuba dan saya rasa di sekolah pun ada guru kaunselor yang boleh bercakap dengan mereka juga sebab kadang-kadang diorang ni dengan ibu bapa mungkin ada benda yang diorang tak cerita tapi dengan guru kaunselor mereka ataupun guru kelas sendiri kan mereka lebih rasa selesa. Dan itu pun kita boleh cuba bincangkan dulu. Tapi kalau nampak masih tiada perubahan dan of course kalau makin teruk then definitely lebih baik pergi berjumpa doktor untuk rawatan. Ataupun pada bila masa lah rasa ibu bapa ataupun guru rasa risau ataupun ragu-ragu sama ada betul ke cara buat ni ke dan sebagainya, tak apa.
boleh bawa jumpa ke doktor supaya doktor boleh periksa dan tengok sama ada perlu rawatan susulan atau tidak. Betul. Saya tertarik dengan apa yang Dr. cakap, perubahan tingkah laku. Mungkin berlaku tantrum seperti mereka mula-mula baru masuk sekolah. Jadi bermakna sebenarnya benda ni bukan setakat di rumah sahaja. Guru-guru di sekolah juga perlu ambil tahu, ambil cakna sebenarnya sekiranya perubahan ini berlaku di kalangan murid-murid mereka di sekolah, mungkin perlu dirujuk kepada ibu bapa ataupun kepada kaunselor sekolah lah agar benda-benda begini boleh diatasi. Sebab benda ni benda yang baru, kadang-kadang kita pun tak pasti apa yang boleh kita lakukan sebenarnya. Sebab sekarang ni kita hanya bercakap tentang SOP, social distancing, sanitizer, mask, tapi bila kita bercakap tentang perubahan tingkah laku di kalangan pelajar, tak banyak sebenarnya. Memang kita tak terlampau pergi mendalam. Jadi saya rasa sebenarnya salah satu tujuan interview dengan doktor ni adalah kita nak beri kesedaran lah kepada anak-anak dan juga ibu bapa serta guru-guru lah yang ada. Bila sekolah dibuka, ini adalah perkara-perkara yang perlu diambil tahu lah untuk kita persiapkan diri selain daripada untuk mengajar di sekolah. Sekarang ni pun kita dah ada ibu bapa yang mengajar, dia jadi guru di sekolah. Jadi norma barunya selepas ini benda-benda ini perlu ditambah ke dalam mungkin silibus guru lah di sekolah, dari segi pedagoginya, dari segi penilaian tingkah laku anak murid. Baiklah, terima kasih doktor. Kita nak ke soalan yang terakhir lah. Ini saya rasa soalan ni pun sangat penting sebenarnya. Sekiranya ada ibu bapa yang memerlukan bantuan ataupun kita katakanlah khidmat kaunseling ke dengan apa isu yang kita bawa pada malam ini, selain daripada kaunselor di sekolah yang boleh mungkin membantu memberikan nasihat, sokongan, adakah mungkin pihak doktor ataupun pihak hospital doktor sendiri memberikan khidmat-khidmat nasihat ataupun khidmat kaunseling dari rumah ke rumah ataupun dari segi online? Sebab kita tahu kita punya masyarakat sekarang ni kalau boleh dia nak elakkan diri keluar daripada rumah dan juga berada di tempat yang ramai orang sebenarnya sebab dengan penularan wabak COVID-19. Jadi boleh doktor share adakah khidmat-khidmat ini disediakan untuk diberikan kepada orang ramai sekiranya memerlukan? Okay. So sebab sekarang ni kalau kita tahu memang kalau boleh kita nak elakkan daripada daripada sentuhan jarak dekat dengan orang lain. Jadi kalau boleh kita nak elakkan daripada keluar kalau tidak perlu. Jadi kalau ibu bapa ke ataupun pihak guru yang rasa sama ada perlu mendapatkan bantuan daripada pihak kaunselor, kerajaan dan saya rasa Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ada wujudkan talian khas lah kaunseling untuk spesifik untuk COVID-19 ni, termasuk untuk kanak-kanak juga. Jadi talian dia adalah 15999. Itu talian hotline kaunseling. 999. Ya. Boleh juga kalau nak WhatsApp, WhatsApp di talian 019 261 5999. 019 261 5999. Jadi pihak kaunselor yang menjawab panggilan tersebut akan cuba bantu guru-guru ke ibu bapa lah nak channelkan, nak kena pasti sama ada anak perlu dibawa berjumpa dengan doktor atau para pakar psikologi sekiranya perlu. Tapi yang dari segi khidmat rumah ke rumah tu saya tak pasti, saya rasa belum ada lagi lah. Saya rasa, tapi langkah selamat saya rasa telefon tu pun memadai untuk telefon dan bertanya pendapat daripada pihak kaunselor. Dan sekiranya perlu boleh bawa berjumpa doktor. Ya betul. Mungkin langkah permulaannya adalah menggunakan talian yang doktor berikan tadi untuk mendapatkan khidmat nasihat, dan sekiranya telah dipraktikkan apa yang dinasihatkan tu dan masih lagi berlaku tanda-tanda takut dan resah itu, mungkin mereka boleh terus merujuklah kepada doktor yang akan
yang sesuai yang atau pakar untuk mengendalikan kes-kes yang seperti kita bincangkan pada malam ini. Baiklah, saya rasa untuk malam ini itu sahaja soalan kita doktor. Terima kasih banyak atas kesudian bersama dengan saya pada malam ini untuk topik COVID-19, tips tangani takut dan resah anak. Jadi saya rasa banyak sangat info yang doktor sharekan pada malam ini yang boleh diambil oleh para penonton kita untuk dipraktikkan sekiranya berlaku rasa takut dan resah anak di rumah. Mungkin juga bila sekolah dia dah dibuka nanti, benda-benda ini akan berlaku, mungkin lebih tinggi peratusnya. Dan kita rasa apa yang kita share ini semoga memberi manfaat lah kepada ibu bapa semua agar kesihatan, kesejahteraan anak-anak dan juga keluarga lebih terjamin selepas ini. Jadi doktor, terima kasih banyak. Tapi sebelum saya lepaskan doktor, saya nak bagi peluang kepada doktor untuk menyampaikan sedikitlah ucapan hari raya kepada penonton kita ataupun kepada peminat-peminat doktor yang berada di Allah. Nah, silakan doktor. Kan saya terlupa tadi nak bagi ucapan selamat raya. Jadi terima kasih kerana bagi saya kesempatan ni. Yang saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri pada semua penonton, terutama sekali ibu bapa SKBA dan juga para guru, terutama sekali yang mendidik anak-anak saya yang 2 orang di SKBA. Dengan ucapan maaf zahir dan batin jugalah sekiranya ada salah silap dari diri saya sendiri, suami dan anak-anak, dan semoga semua stay safe at home dan cuba praktikkan apa yang saya sempat sampaikan, sebab saya rasa banyak benda lagi yang saya ingin sampaikan, tapi itu je yang saya boleh sampaikan dalam masa yang singkat ini. Dan yang penting sekali, kita remain calm, kita sendiri kena tenang, baru kita boleh tunjuk contoh yang baik untuk anak-anak. Dan buat persediaan dari sekarang ni lah untuk supaya mereka bersedia dan mereka tidak rasa terlampau takut, resah, gelisah bila mereka perlu keluar dari rumah untuk ke sekolah. Terima kasih doktor. Mungkin selepas ini sekiranya pihak sekolah Bandar Anggerik memerlukan doktor, kita boleh panggil ke sekolah ke, ataupun doktor boleh sub kepada rakan-rakan untuk berikan sedikit penerangan ataupun ceramah kepada guru-guru, kepada semua sekolah, staf di sekolah sebenarnya. Sebab tapi saya rasa poin-poin utamanya telah disampaikan oleh doktor pada malam ini. Jadi untuk further details, kita nak go in depth tu, mungkin kita boleh panggil doktor lah untuk ke sekolah khas untuk warga SK Bandar Anggerik, SKK lah, kita akan panggil doktor insyaAllah. InsyaAllah. Apa yang saya boleh bantu saya cuba. Okay. Keluarga semua. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi sekiranya dalam siri-siri yang selepas ini. Saya perlukan khidmat doktor, saya akan jemput doktor lagi. Boleh ya doktor ya? Boleh. Minta maaf ya kalau ada kekurangan dari segi apa juga pun, mohon maaf dari saya. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Saya rasa cukup untuk setakat ini sebab saya pun tak nak ambil masa doktor dengan lama. Perbincangan kita pun mungkin kita boleh buat yang kedua. Sebenarnya kita nak buat ada banyak sebenarnya. Kalau kita akan terus siaran lah lepas ni dari minggu ke minggu, insyaAllah. Okay, terima kasih doktor. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada penonton yang menonton MCO Talk siri kedua. Topiknya adalah COVID-19, tangani takut dan resah. Semoga perkongsian Dr. Tun Fizara tadi kita boleh gunakan, kita boleh praktikkan kepada anak-anak ataupun keluarga, ataupun kepada komuniti kita yang terdekat, agar kehidupan kita lebih sejahtera, lebih selamat, lebih tenang disebabkan penularan wabak COVID-19 ini. Jadi saya rasa insyaAllah minggu depan kita akan bersiaran lagi pada hari Isnin waktu yang sama jam 8 malam. Topik pada minggu depan, saya dah ada dah panel untuk tahun depan. Sebenarnya topik tahun depan lebih kepada kita akan panggil salah seorang pelajar SK Bandar Anggerik sekiranya untuk membicarakan tentang topik bekas pelajar sebenarnya. Kita nak keluar sikit daripada topik COVID-19. Sekarang bercakap banyak sangat tentang COVID-19 nanti kan
masing-masing akan lebih risau, lebih takut. Jadi saya nak panggil seorang ataupun 2 orang bekas pelajar SK Bandar Anggerik yang bersekolah asrama di Maktab Rendah Sains Mara dan juga sekolah berasrama penuh untuk menceritakan kehidupan mereka di asrama dan bagaimana perubahan yang berlaku di sekolah, di asrama disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. Jadi tunggu, nanti saya akan upkan dia punya poster dengan orangnya, dengan siapa panel jemputannya, dan insyaAllah kita akan bersiaran, berjumpa lagi pada minggu hadapan hari Isnin pukul 8 malam. Jadi itu sahaja. Terima kasih banyak Dr. Tun Zizara atas perkongsian malam ini dan kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Terima kasih.